السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita bersyukur kepada Allah kerana dengan izinnya kita pada malam ini dapat menyambung semula pengajian kita berhubung dengan talbisu iblis. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan kita huraikan di dalam pertemuan kita pada kali ini dapat dimanfaatkan dalam kehidupan kita insya-Allah taala. Jadi tuan-tuan, kita akan sambung bab yang berikutnya daripada kitab Talbisu Iblis yang dikarang oleh Al-Imam, yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Jauzi, berhubung dengan tipu daya, belitan, perangkap dan juga kita boleh sebut sebagai permainan syaitan terhadap manusia. Dia cuba untuk mengelabui, mengaburi, mempermainkan kita dalam kehidupan kita. Kita sampai kepada topik yang berikutnya. Kalau tuan-tuan ingat dalam kuliah bulan lepas, kita sebut tentang talbis iblis dalam soal taharah, dalam bab berwudu, mandi wajib, bersuci. Ada orang yang berwudu sehingga berkali-kali basah habis bajunya, belum lagi dia merasakan wudu tersebut sah. Kemudian begitu juga bila dia salat, dia merasakan diri dia berhadas ataupun keluar sesuatu daripada kemaluan dia. Sama ada kemaluan kubul ataupun dubur, daripada saluran depan ataupun belakang, dia rasa seolah-olah macam keluar sesuatu, mengakibatkan dia terganggu di dalam salat. Dia rasa macam keluar angin, dia rasa macam kencing tak lawas, yang mana sebelum daripada dia masuk ke dalam salat tadi dia dah bersuci. Ini seringkali bermain-main di dalam minda dan fikiran seseorang itu, sehingga kan apabila dia melayan perasaan itu, mengakibatkan dia dipermainkan oleh syaitan. Jadi sebab itu kita tengok penyakit yang paling bahaya yang kena kepada orang-orang yang melakukan ibadah. Ini penyakit ni, dia serang, dia kena kepada ahlul ibadah. Penyakit apa tuan-tuan? Was-was. Dan kita sentuh juga sikit was-was ketika melintaskan niat. Kita tak boleh sebut melafazkan niat, kerana niat itu tidak pada mulut. Ini ramai juga orang keliru. An-niyah, niat ni, niat kita ini, al-qasad, apa yang kita maksudkan di dalam hati kita untuk kita melakukan benda tersebut. Secara mudahnya itu niat. Niat ni apa yang ada di dalam hati, apa yang kita maksud untuk buat, itu dia panggil niat.
Sebab itu niat, kalau orang tanya di mana letaknya niat, di mana duduknya niat, niat itu letaknya di hati. Niat bukan di mulut. Tak betul dan tak benar kefahaman sebahagian masyarakat yang dia kata niat itu adalah lafaz. Sebutan itu bukan niat. Itu adalah sebutan kepada apa yang dia niatkan. Sebab itu kita kata apa yang dikira oleh Allah itu innamal a'mal binniyat. Apa yang Allah Ta'ala ambil kira itu adalah apa yang kita niatkan. Jadi sebahagian pihak ni dia rasa berat nak masuk niat ni. Kita sebut kerana apa? Kerana bukan yang payah itu niat. Niat nak wuduk susah, niat nak salat susah. Kita kata bukan berat dan susah pada niat itu. Yang susahnya apabila dia menyangka lafaz itu sebagai niat. Niat ni satu orang berdiri dalam saf, dia tahu apa yang dia nak semayang, dia tahu apa perbuatan yang dia nak buat, artinya dia sudah ada niat. Allahu Akbar artinya satu orang nak semayang. Dan tentulah dia tahu semayang apa yang dia nak buat. Maghrib umpamanya, tentulah dia tahu apa rakaat. Tentulah juga dia tahu dia nak imam ke, dia nak makmum ke. Jadi apabila dia sudah faham, dia sudah tahu tujuan dan maksud perbuatan dia itu, artinya dia ada niat lah. Satu orang bangkit pukul 3 pagi, pukul 4 pagi, makan. Tuan-tuan bayangkan satu orang bangun pukul 4 pagi, waktu yang orang tak makan. Orang makan ni pukul 7, pukul 8, breakfast. Satu orang bangkit pukul 4 pagi, masak nasi, makan. Untuk apa tuan-tuan? Apa tujuan dia? Apa maksud dia bangkit? Untuk sahur. Dia bangkit pukul 4 pagi tu, dia makan itu bukan breakfast. Itu dia sahur. Sahur ni untuk apa? Untuk puasa lah. Artinya orang yang bangun sahur itu, orang yang bangun makan itu, orang yang bangun daripada tidur pukul 4 pagi itu sudah mempunyai maksud untuk berpuasa. Walaupun mungkin dia tak lafaz, dia tak sebutlah, dia tak kata dengan mulut dia aku berpuasa kerana Allah sekian-sekian, walaupun dia tak sebut, tapi perbuatan dia bangkit itu dia sudah berniat. Tetapi syaitan dia mari bisik dalam telinga kita, dia mari masuk dalam minda kita. Dia kata kau belum niat lagi, tak masuk lagi niat kau, tak lengkap lagi niat kau, tak betul lagi niat kau. Maka dia pun was-was, aku ni niat ke tak niat lagi tau, aku ni sah tak sah niat tau. Akhirnya dia pun tak puasa. Orang tanya pasal apa hang tak puasa, dia takut tak niat. Hang bangkit tak makan sok, orang kata sok, sahur. Hang bangkit tak makan sahur, dia tak bangkit. Pasal hang tak ada niat, dia takut tak ada niat, pasal aku tak sebut. Ini satu kekeliruan. Itu kuliah bulan lepas. Kuliah kali ini atau bulan ini, buat kali yang terakhir untuk tahun ini, kan? Habislah next week kita dah masuk tahun depan, kan? Okey. Tajuknya talbisuhu alaihim fis salah. Talbis iblis di dalam, ke atas mereka ni, ke atas kita ni, ke atas ahlul ibadah ni. Talbis iblis ke atas ahlul ibadah. Kita ni ahli ibadah lah. Tuan-tuan ahli masjid, tuan-tuan ahli puasa, ahli zikir, ahli Quran. Artinya orang yang melakukan ibadat. Apa dia cara syaitan nak tipu kita? Tajuk kita malam ni, talbis iblis ke atas mereka. Mereka ni merujuk kepada ahlul ibadah, orang yang buat ibadat. Tuan-tuan ingat, orang yang buat ibadat. Jadi tajuk kita bincang ni tajuk kita, bukan tajuk orang yang di luar sana lah. Orang yang tak buat ibadat tu, kita yang buat ibadat ni kena tajuk ni, iaitu fis salah, di dalam bab salat. Tajuk ni panas. Pasal apa? Pasal tak sah pun kita sembahyang. Iblis menipu ahlul ibadah di dalam salat mereka.
Sebab itu di dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla sebut apa? Dalam surah Al-Ma'un Allah kata apa? Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang salat, orang yang semayang. Sebab itu tuan-tuan, saya menasihatkan diri saya, terutama sekali, dan tuan-tuan semua, sesiapa sahaja yang termasuk daripada kalangan al-musallun, orang-orang yang salat, dia kena ingat dia belum selamat. Dia belum selamat. Kita jangan anggap kita dalam salat ni, kita orang yang mendirikan salat, kita orang yang mengerjakan salat, apatah lagi mendirikan pula di masjid, kita telah terselindung, telah terselamat, telah terjamin daripada iblis. Jangan. Kerana ada jerangkap samar yang dipasang oleh iblis dalam memerangkap orang yang salat. Tidak, Quran tak kata celaka orang-orang yang salat. Kalau orang yang salat celaka, binasa, fawailul lil wailun, orang yang tak salat lagi lah. Jangan tuan-tuan silap faham pula. Dia kata celaka orang-orang yang salat, berjayalah orang-orang yang tak salat. Dia bukan lagu tu. Okey, sedangkan orang yang salat lagi binasa, apatah lagi orang yang tak salat. Okey, yang pertama, dia kata di antara cara iblis memasukkan tipu dayanya ialah seseorang itu sangat menjaga soal niat, soal mengangkat takbiratul ihram, soal nak masuk ke dalam salat. Dia jaga. Dia berdiri langsung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Ni baca untuk perambat syaitan. Okey, ni semua baca ni nak perambat syaitan lah. Walaupun tidak ada nas, tak apalah dia baca untuk dia tabarruk dengan ayat-ayat tu, dia ambil berkat pun tak apalah, pulanglah kan. Tapi kalau tuan-tuan tanya ada tak sabit daripada hadis-hadis Nabi, ada tak riwayat daripada Nabi membaca apa-apa ayat sebelum dia angkat takbir, kita kata dalam hadis tak ada, nas tak ada. Nabi SAW bila dia berdiri, Nabi kata idza kumtum ila salah. Nabi ajar orang yang semayang tak betul tu kan, musi'us salah tu, orang yang buruk, orang yang tak kena semayang dia tu. Nabi kata kau ambil wuduk elok-elok, kau menghadap kiblat, Allahu Akbar, kau takbir. Tak ada riwayat Nabi baca apa semua tu, tak apalah. Okey. Ada orang kata Ibnul Jauzi, dia jaga betul-betul ni. Berdiri, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Semua ni lah. Allahu Akbar. Dia jaga bagi masuk niat ni. Takbir pun bagi betul. Tapi kadang-kadang takbir tu kadang-kadang pun kena jaga juga. Apa yang panjang, apa yang tak panjang. Sebab kadang-kadang kita, yang ni dia perlu kepada pengajian lain lah. Jadi kadang-kadang ada orang dia panjangkan tu tak boleh panjang. Kan? Allahu Akbar. Ni Allah. Dia bila panjang tu dia ada maksud yang agak berat di situ. Kerana dalam bahasa Arab, hamzah itu hamzah istifham, hamzah yang bermaksud adakah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bila kita panjangkan Allahu Akbar, artinya kita pergi tambah hamzah, dia jadi adakah Allah Maha Besar. Jadi kadang-kadang orang ni dia panjang ikut dan, dia panjang nak bagi puih. Kan. Kadang-kadang akbar tu, kalau tuan-tuan tengok ejaan akbar tu, tak ada pada ba tu, tak ada alif. Bara akbar, yang maha besar. Ini dia punya akbar. Kan? Pasal apa yang dia lebih panjang tu? Pasal dia nak atuk bagi masuk niat. Tak apalah, yang pentingnya tuan-tuan bagi betul ya. Okey. Kemudian kata Ibnul Jauzi, dia jaga semua tu. Dia jaga semua tu. Kan? Dia jaga semua tu. Tapi masuk saja dia jadi macam mana?
Terus dia tak ketahuan hala. Allahu Akbar. Masuk. Cantik. Starting tu kemah. Tangkap elok. Tangkap betul-betul masuk. Kita pun tengok Allahu Akbar. Kemah dia baca. Tapi masuk saja kata Ibnul Jauzi, hilang habis fikiran dia, hilang habis khusyuk dia, hilang habis fokus dia. Habis. Artinya apa? Dia tak fokus dan dia tak khusyuk di dalam salat. Berapa ramai yang Allahu Akbar, kepala otak dia merewang kata ceruk. Dia teringat sat lagi dia nak makan apa, dia teringat sat lagi dia nak pergi mana, sat lagi dia teringat barang dia hilang tang mana, sat lagi dia teringat mesyuarat dia apa, sat lagi dia teringat apa bini dia pesan. Macam-macam. Awal tadi punya bagus. Awal tadi punya elok dah. Ibnul Jauzi kata, manusia telah dipermainkan oleh syaitan seakan-akan salat itu hanya pada takbiratul ihram, pada pintunya. Tetapi apabila dia masuk ke dalam salat, dia tidak memerhatikan maksud kepada sembahyang tu, iaitu perbuatan semua benda tu. Berapa ramai orang kita awal itu bagus. Sebab itu dia kata, wa hadha talbis. Dia kata ini talbis. Sebab salat itu bukan hanya pada Allahu Akbar. Lepas tu tuan-tuan boleh pi tang mana pun tak apa, boleh fikir apa nak fikir pun tak. Salat ruh dia khusyuk. Lepas itu kadang-kadang bila kita ikut tu imam, kita boleh tahu kita khusyuk tak khusyuk bila tu imam silap. Kita boleh tahu kita ikut fokus imam ni, kita betul-betul bersama dengan imam ke ataupun kita jasad di. Banyak orang yang salat jasadnya ada di masjid, jasadnya ada di dalam saf, jasadnya ada terpacak di depan kita, tapi roh dia padang kota ke, roh dia apa, mana-mana halat saya tak tahu lah. Penang tangan orang kan, saya bukan arti sangat Penang ni kan. Tapi kalau Perlis tu saya boleh sebut dia pergi mana punya fikiran dah kan. Macam-macam. Tambah kalau malam tu ada bola ke apa ke, Jahannam. Kita kuliah, kita tak tahu bola pasal kita tak minat. Malam tu ada final, kita kuliah pergi lajak, depa sini kecemah. Tu tahu kecemah. Dia jadi serba tak kena, hangat tak hangat. Apa ustaz ni nak start lagi ni, nak mula dah ni, dia tak berhenti lagi. Tu imam pula bantai baca, dia terus aku tak tahu, aku tak boleh. Tinggal tak mufarakah, niat nak keluar jemaah. Dia macam-macam dalam fikirannya. Pasal itu tuan-tuan, saya nak sebut sikit lah berkaitan dengan khusyuk ni. Oleh kerana Ibnul Jauzi timbulkan soal ni, kita sebut sikit. Kita tak mau sampai ke peringkat melampau, dan kita juga tak mau sampai tidak ada ruh di dalam salat tersebut. Sebab salat adalah silah hubungan kita dengan Allah. Kita bercakap dengan orang pun, tuan-tuan bayang kalau kita bercakap. Hari ni tuan-tuan, ramai orang dia duduk di hadapan suami dia duduk di hadapan isteri dia duduk di depan kawan dia duduk di depan pak dia, batang tubuh dia berada, tapi minda dia tak ada. Pasal dia duduk layan telefon. Bini dia habaq lain, dia okey betul. Okey betul. Ni pengalaman saya, bukan tuan-tuan. Tuan-tuan semua ni dah lah. Kita fikiran kita, batang tubuh kita di sini, tapi fikiran kita di sini. Grup ni, lain tangan dia tulis, lain tangan, mata dia tengok bini dia. Sini dia fokus. Jasad tak ada. Jasad ada, roh tak ada. Tuan-tuan pun saya tak tahu. Mungkin tengok saya macam nak tobik biji mata, tapi tak tahu fikiran pergi ke mana. Sekejap pun nak bawa ustaz pergi tang mana pula, tahu. Ataupun tak lagi nak pergi mana jam malam ni kan, kalut. Mungkin dia ada situ. Kita tak mau. Dengan orang tak apalah, dia tak tahu. Saya tengok tuan-tuan, bagus dia fokus, bagus. Saya tak tahu roh tuan-tuan di mana, tapi Allah apabila satu orang hamba berdiri di hadapan dia, dia bercakap dengan hamba dia, alhamdulillahi rabbil alamin, hamadani abdi. Bila kita kata segala puji bagi Tuhan sekalian alam, Allah jawab, telah memuji aku hambaku. Tapi Tuhan tahu sama ada kita sebut dengan sebutan kosong ataupun memang kita sebut dengan roh, dengan jiwa kita, dengan maksud kita nak sembahyang. Pasal itu ramai orang sembahyang dry, green. Dia tak ada feel, dia tak ada rasa.
Tapi kita tak mau juga melampau sampai setengah-setengah orang diajak khusyuk. Sampai tak boleh fikir apa. Tak mau juga. Pasal mana boleh satu orang tu, saya pun tak boleh. Fikir memang fikir, lintah memang lintah. Benda tu syaitan. Hatta Nabi SAW, tuan baca dalam hadis, Nabi juga ada gangguan-gangguan lintasan dalam hati dia. Dalam hadis tuan baca tak? Nabi SAW salat. Sebahagian riwayat kata asar. Nabi salat, kemudian habis semayang, Nabi SAW lari keluar. Sahabat tercengang. Pasal apa? Terpinga-pinga. Nabi balik mai. Nabi kata, tadi dalam salat aku teringat ada emas zakat, ada harta zakat yang belum diagihkan, yang belum dibahagikan. Dia teringat dalam semayang. Pasal tu habis semayang dia pergi bedok, pergi agihkan. Maksudnya ada lintasan tu. Pasal tu ada sahabat kata dalam semayang mai. Nabi kata ajak, saya kita akan sebut sikit. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan teringat ke terlintah ke, itu normal. Itu adalah adat resam semayang. Jangan saya tuan-tuan teringat, auzubillah minasyaitanirrajim, Allahu akbar, habis dah 2 rakaat teringat, auzubillah minasyaitanirrajim. Bila kita nak pergi makan? Elok-elok ada 3 rakaat lah. Kali ni selesai. Kali ni kira habis. Kali ni kira kemas. Mai elok nak bagi salam, terlintah. Gas tutup kedai. Duk kamar barak ta'ala dah ni. Auzubillah minasyaitan. Dia kata kacau. Ada orang tak boleh jadi imam tu, pasal apa? Ada orang dia tok guru besar tapi dia tak boleh jadi imam. Pasal apa? Pasal dia was-was. Mari macam-macam. Kita kata kalau benda-benda duk teringat macam ni memang benda biasa. Kan? Cuma kita lawan, jangan kita layan. Itu jawapannya. Kemudian tuan-tuan kita sebut sikit tentang khusyuk ni. Khusyuk jumhur fuqaha di kalangan para ulama. Ini saya nak kena sebut untuk ilmu. Khusyuk dia bukan rukun salat. Dia bukan rukun semayang. Jadi bila saya kata bukan rukun semayang, maksud dia apa? Kalau satu orang semayang tidak khusyuk, tidaklah batal semayang dia. Jadi dia tak perlu qada. Ni dari sudut perbincangan hukum. Kalau tuan-tuan mai tanya saya, dia kata, ustaz, saya semua semayang tadi saya buat elok. Semua niat saya baca Fatihah, rokok, semua cukup 13 rukun. Cuma dalam tu saya tak teringat apalah macam mana ustaz. Nak kena semayang lain ke? Nak kena ulang balik ke? Nak kena qada ke? Dari sudut fiqh, dari sudut hukumnya, salat dia sah. Dia tak perlu qada. Cuma kita kata tampung, perkemas dengan dia ikuti salat sunat. Kerana kita bimbang salat dia tadi ni oleh kerana tak khusyuk tadi menyebabkan tidak ada pahala. Khusyuk sunat. Saya sebut ni dari sudut hukum. Dia dengar kata sunat. Apa yang duk buat rapla, duk buat hingar sangat benda sunat dia. Dia cerita tadi macam kalau tak khusyuk tak sah. Bukan lagu tu. Jadi bila kita kata sunat tak apalah. Allahu akbar. Tu imam rokok dia tak rokok ni. Tapi siapa hang rokok lambat tadi? Aku teringat apa tak tahu tadi ni, aku nampak apa tadi di sebuah masjid ni. Boleh lah, tak apa, sunat dia khusyuk ni. Tuan-tuan faham? Ada orang bila kita sebut kata sunat, bila kita sebut kata benda tu bukan rukun, dia faham benda tu nothing. Sat lagi pakat tak khusyuk pula. Bila tak khusyuk, dia jadi macam mana? Khusyuk tak khusyuk ni bila tu imam silap macam saya kata tadi. Tu imam semayang 4 rakaat, pi tambah 5. Siapa yang khusyuk kita boleh tahu. Siapa yang tak khusyuk kita boleh tahu. Tang tu baru kita boleh tahu. Tapi tak selalu tu imam nak silap. Yang tahu dia akan duduk. Tu imam dah cukup 4, dia mangkit 5. Kawan sebelah kita, dia tak mangkit. Dia khusyuk. Pasal apa? Pasal dia ketahuan. Dia tahu kata tu imam tambah. Yang sebelah kita tu mangkit. Dia terpaksa faham mangkit. Tu imam mangkit.
Hantar kata tu imam tambah. Tu imam tambah. Hantar dak kata dia buat 5. Dia buat 5 ke? Han tak tahu, aku tak tahu, aku ikut dah. Aku kan tang 4 ke 5 ke apa. Kalau dia mangkit 10, aku mangkit 10, aku akan ketahuan. Ada hak jenis ni. Hak jenis dia tak ketahuan. Dia tengok kawan tu mangkit, dia tengok kawan ni tak mangkit, dia tak tahu nak buat keputusan. Pasal apa dia tak tahu nak decide, dia tak tahu nak masuk belah mana. Pasal dia pun tak tahu mayang dia berapa rakaat. Yang ni tuan-tuan berlaku. Lah kali dia tengok kawan tu mangkit, dia tengok kawan ni tak mangkit, dia mangkit dengan tak mangkit, dia beri tengah-tengah. Yang tu saya tambah lah. Dia panggil mazhab Kediri. Dia betul-betul hang duduk benda mangkit benda. Pasal aku tengok hang duduk, aku tengok tu imam mangkit. Jadi aku belah hang pun tak masuk, belah tu imam pun tak masuk. Hang tu tak ketahuan pala ekor. So dia kan tahu. Dia tak firm pasal dia tak tahu sembahyang. Asus tuan-tuan jangan ambil tu. Nah, okey. Tapi dia boleh jadi. Dia boleh jadi. Okey. So khusyuk secara ringkasnya dibahagikan para fuqaha kepada 2 jenis. Dua-dua ni kadang-kadang ada satu, ada 2. Kadang-kadang kita ada 2-2. Kadang-kadang kita ada 1A, B tak ada. Kadang-kadang kita ada B, A tak ada. Tuan-tuan dengar. Yang pertama, khusyuk qalb. Khusyuk hati. Ini dia panggil maqam yang paling tinggi lah. Itu bila kita salat bersama dengan perasaan kita, roh kita, hati kita, fokus kita kepada Allah. Tuan-tuan bisa dengar satu cerita Al-Imam Al-Bukhari. Tapi tuan-tuan kalau tak jadi lagu Bukhari pun tak apalah, kan? Kita ni Imam Bukhari itu tinggi lah, kan? Dia salat seperti yang disebut oleh Al-Zahabi. Cerita ni tentang cerita Al-Imam Al-Bukhari. Bukhari ni Bukhara di Uzbekistan. Tuan-tuan ada duit tuan-tuan pergi di sana, Uzbekistan. Kadang-kadang dia bilang kat bini dia, aku nak pergi cari Bukhari. Di mana ustaz kata di Uzbekistan. Tengok-tengok dia bawa balik mai kat kita, orang hak nak masak nasi Bukhari. Faham tak? Uzbek ni perempuan ada cantik-cantik kan. Di sana lagi dia tenggelam. Al-Imam Al-Bukhari ada satu cerita. Dia punya fokus dalam salat dia. Habis daripada semayang tu, dikatakan dia angkat jubah dia. Dalam jubah dia tu, masa dia semayang ada lebah. Lebah. Bukan tebuan, lebah. Kalau tebuan, mati ya kan. Lebah ni tak apa, lebah ni kadang-kadang bagus kalau tuan-tuan suruh dia pergi gigit tuan-tuan kan. Lebah ni dia bagi antibody tapi tak mati ya, lebah. Yang mati tu tebuan. Ada berbelas gigitan. Bila dia selok jubah dia, ada bekas gigit lebah. Bukan semut, lebah. Kita bukan kata semut gigit, semut hitam naik. Tampak tu orang macam tak semayang. Dia punya kibat. Dia punya kibat. Ni kan. Ada satu video di mana ada kucing. Memang jenis takut kucing ni kan. Mula-mula kucing duk main, dia ada fokus lagi. Kucing duk main. Kucing pun dia macam pandai tu. Dia tahu cari orang yang takut dengan kucing. Duk main sendiak, melompat kawan tu. Imam Bukhari buka-buka ada gigit ni. Ada berbelah gigit. Orang tanya pasal apa waktu kena gigit yang pertama tu hang tak berhenti buang. Sakan ni kena sampai tak sanggup ni. Dia kata aku nak perhabis bacaan surah dalam semayang tu, aku nak bagi selesai. Maksudnya dia baca fokus tu sampai dia tak terasa sakit tu. Tuan-tuan, bila kita, saya bukan masuk akal, saya nak cerita kat tuan-tuan ni sikit lah. Orang bila dia fokus satu benda, dia bukan sedap mana dah. Tuan-tuan tengok satu orang dia fokus main game, dia bukan sedap mana-mana dah. Kadang-kadang jatuh dalam longkang pun dia duduk tekan main, dia akan sedap mana orang angkat naik ni. Bila satu orang dia tuan-tuan tahu dia tenggelam dalam dunia dia tenggelam dalam dunia dia tak rasa ni. Dia tak, sebab itu satu orang kadang-kadang dia boleh salat tahu, hingat. Tapi dia fokus pasal dia tenggelam dalam dunia dia. Kita kadang-kadang tuan-tuan, orang dia dengar radio ke, cucu dia duduk semayang, cucu dia buka kartun, dia boleh tenggelam dalam semayang dia, tak terganggu dengan bunyi tu pasal dia fokus. Kita punya konon nak khusyuk hampak mengkik 3 pagi sunyi lah.
Alhamdulillah. Alhamdulillah belum Rabbil Alamin. Mana mewang lah. Tu 3 pagi tak ada siapa kacau. Yang kata kadang-kadang dalaman tu memainkan peranan. Luaran tu penting lah. Kan okey tu. So dia kata yang pertama khusyuk hati. Yang kedua khusyuk anggota badan. Kadang-kadang kita nampak satu orang mungkin badan dia tak berapa besar ya. Mungkin duk bergerak-bergerak tapi hati dia fokus. Dia beza tau. Kadang-kadang ada satu orang dia punya Allahu Akbar sengak. Dia sengak terpacak macam tugu negara. Macam tugu negara dia punya terpacak. Tapi dalam kepala dia kita tak tahu apa duk main. Jangan main tuan-tuan. Tuan-tuan kadang-kadang bila satu orang duk tengok tuan-tuan dia tahan faham tak? Apa dia? Nampak? Tengok dia tanya kita apa dia? Nampak tuan? Nampak? Okey? Ini satu bahaya. Itu berkaitan dengan khusyuk. Sebab itu kata para ulama, seperti yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, untuk menambahkan kekhusyukan kita, hendaklah kita cuba untuk memahami bacaan di dalam salat. Ini salah satu benda nak membantu fokus. Dan saya rasa mungkin di masjid ini ada kelas, kena ada lah salah satu kan, daripada yang ramai-ramai duk main mengajar tu, satu slot tafsir atau tadabbur. Kalau boleh minta dekat ustaz yang main mengajar tu, mulakan dengan tadabbur bacaan di dalam salat. Jangan kita, ni untuk saya sendirilah, berapa lama dah semayang? 30 tahun. Okey, subhana rabbiyal azim wa bihamdih, bacaan dalam rokok tu makna apa? Kita jadi jam. Orang tanya kita immigration ke bawah pokok sedap, kita boleh jawab. Nampak tak? Nampak kita boleh jawab. Immigration dengan kampung Melayu mana lagi sedap, kita boleh jawab. Subhana rabbiyal azim. Hang tengok aku tengok hang. 30 tahun punya duk baca, 30 tahun punya duk baca tak ketahuan makna apa. Ui, berat tuan-tuan. So kita kena mula dengan memahami bacaan-bacaan dalam solat supaya kita tak jadi macam orang mabuk lah. Orang mabuk ni dia sebut benda yang dia tak faham apa. So kita tak mahu macam tu, kita mula pelan-pelan. Setakat yang boleh kita ambil bacaan Fatihah. 7 ayat ya Fatihah, bukan 70 ayat, 7 ayat. Hindustan tuan-tuan tengok faham tak? Faham tak? Kabi kusi kabi gam, faham tak? Tuan-tuan lagi faham lah, Penang jangan buat main kami. Kita mesti fahamnya apa yang kita nak tahu. Dalam cerita dia, kita nak faham. Ada subtitle. Ni semayang hari-hari kita duk cakap dengan Tuhan. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Kita tak boleh faham. Ini satu muhasabah untuk diri saya dan tuan-tuan. Okey, itu satu. Cukup kita ambil fokus tersebut. Yang tu kan. Okey. Kemudian tuan-tuan kita masuk pula kepada apa yang dia sambung. So nampak talbis. Dia tipu satu orang, dia ingat awal tu bagus, bila masuk Tuhan tak kira. No, semayang bermula daripada bersuci, kunci dia takbir, kunci dia bersuci, mula kepada semayang tu takbir, kita kena maintain, kita kena firm, fokus kepada khusyuk tu sampai bila? Sampai kita bagi salam. Pertarungan, pertembungan, perlawanan kita dengan gangguan syaitan itu akan berakhir bila kita bagi salam. Lagi mana kita tak bagi salam, lawan tetap lawan. Tuan-tuan faham tak? Lawan tak lawan? Tuan-tuan jangan bagi ruang syaitan masuk. Dia masuk rakaat yang kedua, lawan, hilang mai. Masuk pula rakaat ketiga, lawan, sampai tuan-tuan bagi salam. Jangan layan. Nampak? Itu yang kata salah. Okey? Jangan kita tewas. Kemudian kita tengok pula dia sebut apa? Dia kata wa minal muwaswasin man tasih lahu takbiratu khalf al-imam wa qad baqiya min ar-raq'ah yasirun fayastaftihu wa yasta'idhu fayarka'u al-imam wa hadha talbis aidan lianna alladhi shar'a fihi min at-ta'awudh wal istiftah masnun. Dia kata satu lagi bentuk talbis iblis kepada orang yang semayang ni, dia kalut Allahu Akbar. Dia dah masuk lewat, dia dah duk terlewat lambat daripada imam,
dia duk kalut pi baca benda-benda sunat. Ini talbis. Tuan-tuan, bila masbuk, lambat, dah memang dah terlanjur, dah terlajak, dah tu imam dah pergi dah mana dah dekat nak rokok apa semua, masuk tu terus buh Fatihah. Oh dah, dia dah tahu dia lambat. Macam kita hang dah tahu hang lambat, hang duk buat balik lagi. Iblis tu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus buh dia tak ada gear 1, gear 2, gear 3 terus. Ini dah lewat duk perangat enjin dululah. Buh gear 1 pula buh. Betul cermin. Yang ni yang semua duk buat 10 perkara ni. Kita ingat dah ambil lesen tu 10 perkara tu. 10 perkara tu bagi orang yang memang molot, ada masa banyak. Kita yang kalut-kalut ni pak terus gear tak ada perangat-perangat dah. Dia kata apa? Dia kata apa? Dia kata bila kita dah masuk dalam takbiratul ihram, kita duduk belakang tu imam, kita dah tu imam nak rokok dah, dia duduk pi baca lagi iftitah, dia duduk pi baca a'udzubillah, kemudian dia tak dan pi baca Fatihah, dia pi lompat rokok. Nampak tak? Yang mana hak yang dia baca iftitah tadi ni, kalau dia baca Fatihah lepas. Tuan-tuan faham? Dia punya flow dia macam tu. So bila kita lewat, bila kita masbuk, dia ada dua. Satu muwafiq. Muwafiq ni yang sempat takbiratul ihram bersama imam. Macam tuan-tuan tadi, Allahu Akbar sama dengan tu imam. Muwafiq. Muwafiq cantik. Muwafiq ni cantik. Pasal apa? Pasal tuan-tuan boleh baca semua sunat-sunat tu. Okey. Tertib dia lagu mana? Kita ajak tertib dia. Mayang lama dah saja nak peringat balik dia. Pasal itu tuan-tuan jangan duk jemu. Pasal benda saya nak cakap ni benda ulang balik. Allahu Akbar. Nombor 1, buh terus iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukra. Habis iftitah, buh a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Itu tertib dia. Lepas tu bismillah. Alhamdulillah. Cantik. Ini bagi orang yang memang ikut daripada awal. Kalau tuan-tuan hok masuk tengah dah lajak dah tu imam lambat apa semua, mai Allahu Akbar, terus Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Iftitah tak payah, ta'awuz tak payah. Yang ni semua sunat. Dia duk pi kalut. Ni dah sayur dah tu imam tak mana dah. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun dah. Tang tu dah. Dia mai cik Allah. Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Dia kata nak kalut pergi mana? Habis semua subhanallah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. A'udzubillah pun tak masuk okey. Bismillah. Elok dia bismillah tu imam rukuk. Nampak? Iblis duk bisik ni. Iblis kata hang jangan duk kalut, relax, steady. Baca lu, ni semua pahala ni. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan bila kita masuk salat, satu lagi benda yang kita juga nak bagi satu peringatan, bukan teguran, peringatan. Teguran orang marah, peringatan orang tak marah, peringatan. Bila kita masuk tuan-tuan, setengah-setengah masjid dia dah bagi dah. Ada lampu merah, lampu hijau, lampu kuning. Bila kita masuk, ada lagi berapa minit tu imam atau muazzin tu bila nak qamat, kita dah tahu dah kata tak ada nak sembahyang sunat, tak payah sembahyang. Nampak lampu kuning tu artinya apa? Lampu kuning artinya apa? Bersedia untuk berhenti. Maksudnya Tok Bilal nak qamat. Tok Bilal nak qamat. Jadi kita memang tak ada dah. Dia tak kira Allahu Akbar. Pasal tu Tok Bilal Tok Bilal qamat. Pasal Tok Bilal bukan ikut dia. Pasal Tok Bilal ikut Tok Imam. Yang ni pun kena cerdik juga Tok Bilal. Muazzin ni yang seronoknya bila dia muazzin ni qamat berdasarkan arahan imam. Pasal imam ketua, imam driver, dia ni tukang start. Jadi bila driver dah ada jalan lah. Ini driver dah tu imam dah tu imam dah ready, tu imam dah boh mic clip. Dia sebagai muazzin ni dia pilih kata imam. Start. Yang ni cerita dia timbalan presiden lawan presiden. Ni cerita dia ni. Ni cerita ni timbalan presiden lawan presiden ni. Sat. Pasal apa? Pasal ada ahli 3 kali tak mesyuarat mat, tak habis. Tak faham tak? Ahli mana halatah mat? Sat.
Tu imam kena tunggu kawan tu punya tu. Apa? Orang Penang panggil apa tu? Sang karibut tu. Masuk mat tu. Yang lain semua tu pingah-pingah. Wah, bila tu imam mat, terus azan, terus qamat. Bukan azan, qamat. Elok-elok nampak tu imam. Pasal tu Nabi kata, la taqum hatta taraun. Jangan bangkit. Nampak aku bangkit, baru bangkit, azan, qamat terus. Kesian kat dia. Dia duduk sembahyang sunat. Dia bila dengar orang qamat, dia berhenti, dia masuk. Yang tu sunat, yang ni wajib. Dan dia dah nampak tadi orang nak qamat, yang hang duk pi kalut sembahyang pasal apa? Kalau hang nak sembahyang hang mai awal. Kalau subuh kita mai lewat, sekali kita qada lepas tu. Fokus kepada jamaah yang nak buat wajib, jaga yang tu. Yang ni sunat kemudian kan. Itu fiqh. Itu fiqh. Itu yang kata ada ilmu. Nampak anda faham tak? Sebab itu bila kita kadang-kadang semayang Jumaat kan, jawab azan sunat, semayang tahiyatul masjid pun sunat, dua-dua benda sunat. Bila kita masuk mai, kita nak dengar sekali khutbah, kita nak dengar khutbah. Okey, so bila kita masuk tu imam duk baca khutbah, apa bila kita masuk azan, apa kita nak buat? Terus kita semayang tahiyatul masjid. Tak jawab azan tak berdosa, kita terus semayang. Dah dia tunggu. Okey, dia tunggu. Habis azan, tu imam akan baca khutbah. Dia baru nak kalut sembahyang tahiyatul masjid. Dah kali dia tak ketahuan tu imam kata apa. Pasal itu 70 kali sembahyang Jumaat tak berubah. Pasal tak ketahuan tu imam baca khutbah apa, duk kalut sembahyang tahiyatul masjid. Tuan-tuan faham tak? Yang ni kena ada ilmu, kena ada ilmu. Okey, so dia kata lagi bila kita duk kalut, kemudian dia kata apa? Dia kata li'anna alladhi syara'a fihi min ta'awudz. Dia kata ada pun ta'awuz istiftah ni masnunun, sunat. Jadi walladhi tarakahu min qira'atil Fatihah wa huwa lazim lil ma'mum. Dia kata ada pun baca Fatihah ni wajib. Pasal kita pergi kalau buat sunat tinggal yang wajib. Ini salah satu daripada tanda kita terkena talbis iblis. Sesiapa yang mendahulukan pulun jaga yang sunat, mengesampingkan, mengabaikan yang wajib. Tuan-tuan nampak? Nampak? Okey. Kalau saya nak bawa contoh banyak so kita sambung boleh. Masuk bagi isyarat okey. So kita sambung lagi dia kata. Qala al-musannif, berkatalah Imam Ibnul Jauzi. Dia kata wa qad kuntu usalli wara'a shaykhina Abi Bakr ad-Dinawari al-faqih fi zaman as-siba. Dia kata dulu kecil-kecil aku ada semayang di belakang satu orang syekh nama Abu Bakar Ad-Dinawari. Fara'ani marratan af'alu hadha. Dia kata aku ni duk buat lagu tu lah. Duk baca apa? Duk baca ta'awuz, duk baca iftitah ni. Tok syekh tu panggil aku. Dia kata mai sini. Ya bunai. Dia kata mai ni budak. Innal fuqaha. Budak tu kata innal fuqaha qad ikhtalafu fi wujubi qira'ati al-Fatihah khalf al-imam. Dia tanya ni aku nak ajak hang sikit. Fatihah belakang tu imam ni khilaf. Tuan-tuan tahu kan? Mazhab Syafi'i, saya terus teranglah, mazhab Syafi'i, mazhab al-Imam Syafi'i, secara mudahnya mazhab al-Imam Syafi'i wajib baca Fatihah di belakang imam, tak kira lah sir ke, jahar ke, tu imam semayang baca kuat ke, tu imam semayang baca pelan ke. Di sisi mazhab Syafi'i baca Fatihah wajib. Makmum wajib baca. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tak sah semayang orang yang tak baca Fatihah. Al-Bukhari juga sependapat dalam bab itu. Selesai. Mazhab lain kata kalau bacaan jahar kita tak payah baca. Bacaan sir baru kita baca. Bacaan imam tanggung bacaan kita. Ini mazhab lain. Faham? Clear? Senang cerita. Tapi pokok pangkainya ulama kata Fatihah dituntut baca, wajib baca. Dia kata hak tu semua kata kena baca. Cuma yang kata ni wajib tanu kalau baca dengar kita tak payah baca apa semua panjang ceritalah. Okey. Tapi yang hang kalut tu, yang hang duk kalut tu, dia kata yang hang duk kalut tu iftitah dengan ta'awuz tu, semua kata benda tu sunat. Dapat tak? Benda yang semua orang kata sunat hang kalut pi buat, benda yang banyak orang kata wajib hang tak kalut pi buat. Sadiq tak?
Tak sahih. Nampak tuan-tuan? So nak meletakkan yang mana nak pulun, yang mana nak jaga tu, memerlukan kepada ilmu. Di situ letaknya benteng dengan iblis. Kalau tidak, iblis akan main kat kita. Nampak? Okey. Kemudian dia kata lagi, fashtaghil bil wajib wada' as-sunan. Bila masa dah singkat, masa dah terhad, benda dah ketat, maka buat yang mana wajib, tinggal yang sunat. Tapi kalau luas, buatlah semua. Kalau boleh, buatlah semua. Tapi kalau tak boleh, macam ni saya bagi contoh macam ni lah. Tuan-tuan, tak payah contoh payah-payah. Rapatkan sah ni wajib ke sunat? Wajib ke sunat? Sunat. Tak ada siapa kata wajib. Rapatkan sah ni sunat. Semayang di masjid, sebahagian kata wajib bagi orang yang dengar lelaki dan sebagainya. Okey. Sekarang kita boleh main masjid, cuma kita tak boleh rapat sah. Betul tak? Kita boleh dah main masjid, cuma kita tak boleh rapat sah. Kerajaan tak bagi, ulil amri tak bagi, ada sebab. Tak apalah. Antara dua ni, yang mana kena talbis iblis? Yang mana kena main dengan iblis? Satu, awak hang tak pi semayang jemaah di masjid, aku tak pi pasal tak boleh rapat sah. Yang satu lagi, aku pi juga masjid, semayang juga jemaah di masjid, buat takat mana boleh, yang tang rapat sah tu takat lah tak boleh. Tapi pi masjid boleh dah. Tuan-tuan rasa dua ni yang mana betul? Yang mana betul? Yang mana betul? Yang main masjid takat mana boleh lah. Pasal Allah kata, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Kita buat takat mana kita mampu lah. So masjid dah buka, dah boleh main jemaah, cuma tak boleh rapat. Dia kata, aku bukan tak mau pi, dah tak boleh rapat, aku tunggu boleh rapat. Aku tunggu boleh rapat. Lepas tu, okey, kita pun lama-gamak nak rapat dah. Itu nak rapat dah, sikit dah nak rapat. Nak rapat dah. Omikron pula main. Kan? Tak apalah, sikit 2 hari, sehari 2 ni, Omikron pun merempat pergi kata lah, tak tahu pun penyakit bukan ni. Apa ni Omikron ni? Saya nak cerita kat tuan-tuan. Saya pergi ceramah satu masjid. Di Perlis lah, saya ceramah satu masjid di Perlis. Habis ceramah tu saya makan dengan Tok Imam. Sebelah betul-betul Tok Imam. Saya dengan Tok Imam. Makan buka mah ke pakai mah? Saya tak tahu kalau tuan-tuan jenis buka, jenis wali-wali qamat ni tutup. Saya buka lah. Tok Imam sebelah tu mesej. Hari Sabtu saya ceramah, hari Ahad dia mesej. Positif COVID. Siapa dia kontak rapat? Kontak rapat orang makan nasi ayam sebelah dia tu lah. Yang main kat tuan-tuan mana ni? Jaga tuan-tuan. Tapi ni cerita 3 minggu lepas lah. Tapi alhamdulillah tak ada. So tak apalah, kita berikhtiar. Allah Ta'ala, kita sebutlah khutbah Jumaat, tak timpa satu benda melainkan Tuhan tulis. Yang seronoknya tak main masjid. Pasal apa hang tak pergi masjid? Oi, Omikron. Kita jumpa dia di mana? Tuan-tuan, dia tak main masjid, kita tanya dia, kita jumpa dia. Oi, hang tak pergi masjid lama? Omikron. Tuan-tuan jumpa dia di mana? Saya nak abang. Tuan-tuan jumpa dia di mana? Geni Paragon dalam tu. Tuan-tuan tanya dia soalan tu dalam geni. Pasal apa hang tak main masjid? Jumpa dalam geni. Aku tak pergi masjid pasal Omikron. Jumpa dia di mana? Dalam geni. Faham ke tak faham ni? Astagfirullah. Faham ah? Faham baru boleh sambung. Oh, lambat tangkap tuan. Pasal apa? Pasal tuan-tuan jenis sangka baik, jenis ahlul iman ni semua jenis tak ada kata-kata korang ni. Saya yang kata korang. Nampak tuan? Faham ah? Benar lah. Okey. So, azan. Kita azan dulu. Kita azan dulu. Syiar ni kita kena bagi ada. Sagi orang kata Pening tak ada azan. So kita bagi azan.
Okey, sikit lagi tuan-tuan. Saya sambung sikit lagi nah. Berikutnya dia kata lagi di sini, tadi tuan-tuan faham ah? Talbis iblis kepada musallin atau musallun, orang-orang yang salat ni, dalam satu dua aspek yang kita sebut tadi ni jelas. Kemudian kita sambung sikit. Wa qad labbas iblis ala ba'd al-musallin fi makharij al-huruf. Yang ni yang berikutnya. Kata Ibnul Jauzi, sebelum tu dia ada sentuh sikit tapi saya rasa benda tu jelas lah. Dia kata ada orang tak mari sah pertama kerana dia kata benda tu tidak membantu dia untuk khusyuk. Dan dia kata benda tu sunat. Sah mana pun sah. Lebih baik duduk belakang, dia kata. Sebab aku ni kalau duduk depan pun saat lagi riak ke, saat lagi apa semua. Ibnul Jauzi kata ini juga talbis iblis. Jelas dalam nas suruh kita berebut sah pertama. Suruh kita rebut sah pertama. Kalau terpaksa cabut undi, terpaksa untuk pilih dengan cara cabut undi pun kita akan cabut. Tapi ada orang kadang-kadang iblis main dekat dia, hang semayang sah apa pun tak apa. Dan kita kadang-kadang lagu saya sebut dah, di dalam sah yang pertama ni kita tolak ansur lebih. Tuan-tuan ni duk Penang lah ni duk jam rata ceruk. Parking jam, makan jam, semua tempat beratung. Lepas ni kita kena tukar Pulau Pinang Darul Beratung. Penang negeri beratung. Dulu dia kata nasi kandak beratung. Lah bukan kata nasi kandak, nasi yang tak kandak pun beratung. Kan? Ha? Kita dalam dunia ni pantang orang potong depan ni lah. Jangan duk main. Kan? Kita duk beratung punya elok, dia pergi potong mai. Hai. Camuk depan tu. Kan? ATM ke, parking ke, apa ke, jangan duk buat fast lane plate, tak ketahuan hala ni. Penang jangan duk buat main ni semua panglima Teluk Garang ni. Kan? Tuan-tuan bisa tengok tak? Tuan-tuan duk beratuk nak beli nasi ke, duk beratuk apa ke, tiba-tiba orang main, tuan-tuan pula pergi kata, tuan-tuan dah duk main, dah nombor satu lah, dia main. Sila dulu. Tak apa, saya kemudian sikit, tak apa, sila dulu. Tak ada. Kita tiau orang lagi ke atas dah, potong orang lagi ke atas dah. Kan? Lainlah kalau kita memang kabel kemah, kabel jenis kabel optik bawah laut tu saya tak tahulah. Tapi korang-korang yang kita marah lah kalau orang boleh potong kita. Lainlah kan. Kalau saya pun kadang-kadang orang potong juga. Bukan. Yang ni dia cerita lain, yang ni syafaat. Tapi dalam semayang, dalam bab agama, kita jadi bermurah hati pelik. Kita nampak sah depan kosong, kita dah mai dulu, kita pergi panggil orang. Mai. Kau tu pun, ya kan, tengok kan. Kenapa? Hampir duduk sah depan. Oh, yang tu kita hanya jumpa di masjid. Di tempat lain kita tak jumpa. Apa ni? Walau tempat lain, hak dunia ni kita bagi ke orang, akhirat ni kita berebut. Pasal akhirat ni, kalau kita duduk depan pun sama, duduk belakang pun sama, lapang. Faham tak? Kita tak nampak talbis iblis. Tapi kadang-kadang dia duduk belakang bukan pasal apa, dia duduk belakang DAJK, syaki dia nak jaga belakang nasi ke apa ke semua, tu jangan kata apa, jangan duduk kata apa. Faham? Okey. Yang duduk depan ni kadang-kadang dia takut tu imam batas, syaki kacau dia. Kan? So kita bersangka baiklah lambat tu. Okey. So dia kata apa lagi? Walaqad, yang ni banyak. Yang ni kita duk jumpa banyak, bukan kata Penang ya, kata cerok duk ada Mekah pun kita jumpa. Tapi tengok-tengok orang Malaysia. Apa dia? Tuan-tuan dengar. Cantik dia punya. Contoh dia cantik. Yang ni orang semayang, orang tak semayang tak ada. Pasal apa? Orang semayang saja baca, orang tak semayang tak baca, nak kena apa? Okey. Dia kata waqad labbasa iblisu ala ba'dil musallin fi makharijil huruf fatarah. Dia kata iblis mai dekat orang tengah semayang ni, dia pi bisik, dia pi belik kawan tu, dia pi kepak kawan tu, dia pi was-was kawan tu lagu mana? Kawan tu punya duk jaga makhraj huruf.
Yang ni cukup bahaya tuan-tuan. Terutama sekali lepas dia daftar kelas tajwid. Sebelum kelas tajwid. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey ya? Sebut alhamdulillah. Elok ya? Sebutan pun tak macam anak mamak, tak ada golek-golek kepala ke apa ke, baca macam biasa. Lepas masjid kita ada kelas tajwid sikit, dia pun masuk kelas tajwid lah. Dia masuk kelas tajwid pukul 8, dia mai sembahyang Zuhur pukul 1:30. Dia jadi macam mana? Terus dia tak boleh baca. Al. Pasal tu imam kata bukan ha. Pedah dalam. Dia duk teringat yang tu dia nak bagi jadi hak ceklat hek tu, terus dia tak boleh baca. Orang Penang kata dia tak boleh baca, ni tangan dia tak boleh baca. Terus kalut. Kita suruh dia masuk kelas tajwid nak bagi mudah baca, nak bagi dia senang baca. Syaitan mai dia bagi contoh ni. Ibnul Jauzi bagi contoh tuan-tuan. Ibnul Jauzi kata antara yang dia bacanya apa dia? Dia kata Ibnul Jauzi bagi contoh alhamdulillah tu lah. Dia kata alhamdu. Nampak? Fi makharijil huruf. So kita nak perbetul. Pertama, tidak ada isu kita larang orang belajar tajwid. Baca Al-Quran mesti betul. Kerana kalau tak betul, dia akan memberi kesan kepada makna Quran. Macam kita sebut tadi. Bahasa Arab ni panjang dengan pendek, dia ada maksud lain. Saya bagi contoh. Qatala, qaf, ta, lam. Qatala, bunuh. Qataltu, saya bunuh. Tapi kita pergi tambah alif. Dekat qaf tu kita bagi tambah, kita baca bagi panjang. Qatala. Daripada bunuh tadi dia jadi perang. Lain tu. Bunuh qatala. Qatala. Kita pergi panjang ya, sikit ya, kita pergi panjang sikit ya. Terus dia jadi perang. Lain makna dia. Betul tak tuan-tuan? Ini dari sudut perkataan Arab, bahasa Arab. Pasal itu Quran ni dia panjang pendek tu. Cuma jangan terperangkap jatuh dalam jerangkak samar iblis. Du nipih du jam. Dia kata melampau. Ibnu Jauzi kata melampau. Sehingga dia termasuk ke dalam apa yang disebut tadi ni, dia tasyaddud, dia rasa dia beratkan dalam soal itu. Itu apa yang disebut oleh Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala. Okey. Kemudian dia kata apa? Yaqul alhamdu fayakhruju bi i'adatil kalimah an qanun adab as-salah. Dia ulang alhamdu sampai tak ketahuan baca. Quran ni tuan-tuan baca perbetul takat mana mampu. Kalau lidah Cina memang tak boleh nak sebut lah. Ini Cina tu hari pertama nak masuk Islam, sebut asyhadu an la ilaha, asyhadu alla. Allah apa Allah? Allah apa Allah? Allah. Dia nak suruh sebut lagu Sudes. Yang tu mengajar tajwid kan, baru lega masuk Jawi, baru lega bersunat, nak suruh baca Fatihah lagu tu Imam Masjid Negara, mana boleh baca la yukallifullah, baca tak apa. Itu dia kata kan. Dia kata wataratan yulabbisu alaihi fit tahqiq at-tashdid. Dia kata kadang-kadang ni iblis mai dalam tasydid ni. Contoh macam iyyaka na'budu. Iya. Kita pun duduk dengar dia ni apa dia ni kan. Kita duduk sebelah dia. Jadi kita pun iya sama. Iya. Kan? Tok guru dia duduk dengar. Iya. Nipih. Iya. Nipih. Iya. Tebal ke nipih? Iya. Dia duduk ukur tebal ke nipih tu, dia tak boleh pi nak budu. Dia takat iya dah, start dah. Sangkut.
Ini talbis iblis. Dia kata. Okey, kemudian dia sambung lagi. Dia kata ni, Ibnu Jauzi kata, bukan saya kata. Walaqad ra'aitu man yaqul al-maghdub. Ini isu huruf dad. Bahasa Arab ni huruf. Bahasa Arab ni huruf yang paling payah nak sebut dad. Lidah diangkat di hujung belah kiri atau kanan, di hujung kena gigi. Dad. Sehingga bahasa Arab ni disebut apa? Lughatud dad. Bahasa dad. Dad. Kadang-kadang dia jadi ta, va kan? Okey. Dia kata aku biasa tengok Ibnu Jauzi punya zaman bila dia kata aku biasa tengok orang sebut al-maghdub duk jaga dad tu sampai apa? Sampai tabi ayat liuk besar berceramah ni. Ikhrajud dad liquwwati tasydid punya duk dad ni apa? Berceramah ayat liuk. Tu dia. Jadi mau kalau nak betul berceramah ayat liuk baru betul. Tu dia tuan-tuan. Jenuh relah hak belah kiri dengan kanan tu. Lagi tak berceramah tu lagi tu tak kena. Dah. Kan dia dah. Habis bukan kata Omicron ni tu. Semua kron. Semua keluar habis. La lega pakai mah. Kan? Kalau tidak kita kata, bumbung masjid ni aku dengar kata kebah bocor. Mana mai? Tiarih, tahu tak? Tiarih apa kawan tu punya bagi duk sembok bak kan? Dia tak boleh sebut, dia kata tak sah. Bila tak sah, tuan-tuan, dalam tajwid ni ada lahan, dia panggil lahan. Lahan ni kesalahan dalam ilmu tajwid. Ada lahan dia panggil lahnul jali. Lahan artinya siapa dengar, mana mamak dengar pun, tu imam kita teruk. Dia kata hang tegak tu imam, hang iqra baru iqra dua. Tu pun baru naik iqra dua, hang tegak tu imam. Yang tu kira lahnul apa tu? Jali. Artinya siapa dengar pun memang silap. Seperti huruf tertukar. Kan? Dia sebut lain tui, huruf lain tui. Contoh ba dia pergi sebut ta. Kan? Maghdubi dia pergi sebut maghduti. Dengar tu dengar betul dengar ba pergi jadi ta. Dengar kita dengar pun yang tu memang salah lah. Tapi dia ada satu lagi dia panggil lahnul khafi. Kesalahan yang tersembunyi. Yang orang-orang qari yang pakar tajwid kalau dia dengar dia tangkap salah. Seperti ra yang tebal tak cukup tebal, ra yang nipis tak cukup nipis. Tuan-tuan dengar ra semua, ra saya apa semua ra. Dia ada ra tebal, ra nipis. Tuan-tuan nak ukur tak mana tebal nipis tu? Hanya orang yang alim dia tahu yang ni tak cukup tebal, yang ni getaran terlebih, yang ni tak getak langsung. Tuan-tuan tak tahu. Tapi kalau dia sebut alhamdulillahi rabbil ra, betul cukup alhamdulillahil alamin. La, ra jadi la. Yang tu tuan-tuan pecat 24 jam. Silap tu. Yang tu okeylah. Ni sampai apa tu imam tak main 3 hari. Aku duk praktis ra bagi korang ni tebal. Ini talbis. Ibnu Jauzi kata siapa yang ta'ammuk ni, siapa yang terlalu mendalam sehingga mengganggu bacaan dia, ketahuilah dia telah terkena talbis iblis. Tapi orang yang duk baca tu dia rasa apa? Dia duk baca dengan elok, dia duk perbetul bacaan dia duk jaga bacaan dia. Sebenarnya dia bukan perbetul bacaan, dia bukan jaga bacaan, dia kena main dengan setan. Menyebabkan akhirnya dia jadi takalluf, menyusahkan. Itu apa kata Ibnul Jauzi. Sehingga dia bawa akhirnya satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana diriwayatkan daripada Uthman bin Abil As. Qultu li Rasulillah. Ini tuan-tuan ambil hadis ni sebagai panduan untuk prevent, cegah macam mana iblis masuk. Daripada Uthman bin Abil As katanya, aku bertanya kepada Rasulullah, inna syaitan qad hala baini wa baina salati wa qiraati yulabbisuha alayya. Dia kata bila aku duduk semayang, setan mai dalam semayang aku. Setan mai dalam semayang aku. Setan ni dia ada yang bidang tugas dia orang tak semayang, ada yang bidang tugas dia orang semayang. Depa semua jabatan depa lengkap.
Dia unit orang tak semayang, unit orang belah, unit geng Padang Kota dia ada, unit geng masjid dia ada, semua. Tuan-tuan jangan ingat dia ada unit semua. Dia semua ada. Pasal dia selagi mana nama kata hamba, anak cucu Adam, dia akan pi semua. Jangan tuan-tuan rasa dia duduk ada. Pasal itu kadang-kadang di sesama orang masjid pun boleh duduk berdengki. Sesama orang semayang pun boleh duduk bersangka buruk. Pasal apa? Setan senantiasa duduk ada. Pasal itu Nabi kata bila kita semayang tu syaitan akan main. Dengar azan dia lari. Orang kita dengar azan, syaitan ni tak dengar azan dia main. Dengar azan dia lari. Kita dua-dua lari. Lagi sakat daripada syaitan lah. Syaitan lepas habis azan dia main. Pasal itu ada hadis, dengar azan tak boleh keluar masjid. Siapa yang nak keluar daripada masjid, keluar awal. Tapi kalau siapa dah dengar azan duduk dalam masjid, tak boleh keluar. Siapa yang dengar azan keluar, meniru syaitan. Pasal syaitan ni bila dengar azan, dia keluar. Tapi tuan-tuan bila dengar satu orang main masjid, dengar azan, dia keluar. Tuan-tuan jangan duk buat cepera pula. Syaitan! Syaitan! Jangan panggil, jangan. Pasal apa hang panggil aku setan? Ustaz mengajar itu 25 malam. Dia kata siapa keluar masjid azan setan? Dia tahan setan, aku tahu dah. Dak tuan-tuan kena tanya elok-elok pasal apa. Dia kata saya musafir, saya dah sembahyang tadi, saya nak keluar. Ini so baca hadis setan tu ni. Nanti lu. Jangan duk tiba darah sangat nanti lu. So dia kata setan mai. Setan mai dalam sembahyang kita. Dalam sembahyang Nabi pun setan mai. Dalam sembahyang Nabi pun setan mai. Satu hari Nabi sembahyang tengah malam. Sembahyang tahajud. Nabi duduk sembahyang. Setan tu mai, dia bawa bola api. Dia bawa macam api, dia baling dekat Nabi. Dia duduk kacau Nabi tengah sembahyang ni. Nabi tengah sembahyang, setan mai tuan-tuan. Dia duduk kacau Nabi ni. Nabi kata dia nak suruh aku berhenti. Dia nak kaku aku sampai aku berhenti. Tapi aku lawan. Aku nak tangkap dah setan tu. Nak ikat di tiang masjid. Supaya esok budak-budak boleh pergi tengok, boleh pergi main. Aku nak pergi cekik dah setan tu. Nak pergi tangkap, ikat dah. Tapi aku teringat. Allah kata Nabi Sulaiman ya. Doa Nabi Sulaiman. Cerita panjang. Tapi nak habaq. Semayang Nabi pun dia main. Okey tuan-tuan. So kita sambung. Dia kata wa qiraati, dalam bacaan aku. Pasal itu kadang-kadang tuan-tuan baca, tuan-tuan rasa tak kena, tuan-tuan baca rasa tak lengkap, tuan-tuan tak ketahuan baca, tuan-tuan penin baca apa semua tu, dia main. Faqala Rasulullah, Nabi bila dengar tu, Nabi kata apa? Zaka syaitan. Nabi kata zaka syaitan. Yang mai duk ganggu hang tu, yang duk mai bagi hang tak ketahuan punca tu, yang duk mai kacau macam-macam, duk teringat macam-macam, duk baca sana bercampur tu, zaka syaitan. Itulah setan. Yuqalu lahu, yang namanya khinzab. Khinzab. Nama syaitan ni khinzab. Dia punya tugas dia, khinzab ni tugas dia ganggu orang semayang bagi tak khusyuk. Tapi tuan-tuan jangan duk sembang dia pula lagi. Tuan-tuan semayang terganggu. Khinzab hang duk elok sikit. Aku sepak hang lagi, jangan. Khinzab ni dia syaitan yang ditugaskan untuk goda tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan tak mau dia ganggu, tuan-tuan jangan sembahyang. Faham ke tak? Dia kata aku lama lah ni khinzab tak mai dah. Aku dah lega dah, khinzab tak mai dah, tak mai jumpa aku dah. Lama dah aku tak jumpa dengan dia. Hang buat lagu mana? Aku tak sembahyang. Pasal Nabi kata kalau sembahyang dia mai, aku tak sembahyang. Dia tak mai. Hang tengok aku menang dengan setan. Bukan hang menang. Hang bukan menang. Itu nama hang bodoh. Syaitan ni dia dua. Tak sembahyang pun kerja dia. Sembahyang sampai kita tak ketahuan pala, sampai kita jadi leng satu macam. Buat melampau-lampau sampai dua. Pun kerja dia. Nampak tak? Maka Nabi ajar kita macam mana? Fa idza ahsastahu fata'awwaz billah minhu thalathan. Bila kamu mai dengar mai gangguan macam tu, bukan berhenti sembahyang, bukan tak sembahyang, a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Kemudian Nabi kata watful an yasarik. Kemudian kau beralih belah kiri, yasar, beralih belah kiri, tafal. Tafal ni bukan ludah, tapi macam ludah. Dia macam dia macam isyarat tu. Yang ni juga tuan-tuan boleh buat bila tuan-tuan jaga terkejut mimpi buruk. Tuan-tuan tidur, tuan-tuan terjaga terkejut mimpi buruk. Apa dia mimpi buruk tuan-tuan? Jangan cerita. Nabi tak bagi cerita. Jadi satu orang bila dia terjaga, a'udzu billahi minasyaitanir rajim,
Sebab mimpi buruk ni setan. Jangan percaya. Dia kata aku mimpi buruk, ular besar mai. Ini semua mainan syaitan. Tuan-tuan jangan percaya. Okey? Jangan mainan mimpi ni 3 benda. Satu benda yang tuan-tuan duk fikir sangat. Tuan-tuan duk fikir nak menikah, dia main dalam mimpi nak menikah. Betul? Tuan-tuan duk fikir nak pergi bercuti, dia main dalam mimpi nak bercuti. Nak buat apa main? Yang kedua, mimpi baik. Itu hikmah, anugerah Allah. Yang ketiga mimpi. Tuan-tuan bila mimpi buruk, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, beralih belah kiri. Macam dalam sembahyang tuan beralih belah kiri. Beralih tu bukan beralih lagu tu. Syak gi memang. A'udzubillah. Nabi kata watful. Macam tu. Tuan-tuan dalam mas tak payahlah. Syak. Tarik mas. Dah. Dalam mas tu boleh. Macam tu. Ludah 3 kali belah kiri. Dia kata pula, kalau dia main belah kanan ustaz, ini bukan, tuan-tuan faham tak? Kita bukan ludah setan. Pasal apa kita beralih belah kiri? Bukan setan tu duduk tunggu suruh kita ludah. Dia pun cerdik lah. Setengah orang bila dia pergi tengalung Jamratul Aqabah, dia baling tu kan, tuan-tuan baling. Dia baling betul-betul. Pasal apa? Dia duduk bayangkan kepala syaitan. Duduk bayang kepala syaitan. Kena ni syaitan. Lepas tu dia tengok batu, tak padan dengan syaitan ni. Dia ambil bagi dengan payung apa. Mampu yang kali syaitan. Syaitan tak bodoh nak duduk nganga tang tu. Kita balingkan, kita ludah tadi ni pasal Nabi suruh. Nabi suruh kiri-kiri lah. Itu ya ta'abud. Pasal faham ludah belah kiri, Nabi sebut belah kiri. Pasal faham melontak, pasal Nabi melontak. Itu saja. Bukan pasal setan. Memanglah asal usul setan tu. Saya nak sebut. Saya takut bukan apa. Saya sebut ni bukan apa. Saya takut apa? Tuan-tuan dengar kata ludah belah kiri setan. Tuan-tuan kata tak padan dengan yang luar biasa. Tarik gelemar kahak hijau. Tarik daripada hidung, tarik daripada sini, hijau likat tu. Bagi ini bau padan dengan setan. Ada orang kadang-kadang dia beragama, saya sebut dia tuan. Ini bukan saya nak lolak agama. Saya nak sebut kat tuan-tuan last sebagai penutup. Ingat kata-kata saya baik-baik. Ramai manusia beragama berdasarkan emosi dia. Berdasarkan perasaan dia. Dia faham agama ni berdasarkan emosi, semangat dia. Bila Nabi kata setan, dia rasa setan. Dia rasa kepuasan dia. Tapi tak ramai orang beragama berdasarkan ilmu. Nabi kata ludah, isyarat. Padan tak padan dengan setan tu bukan urusan kita. Bukan setan duk ada orang tu tak. Itu perbuatan yang Nabi suruh kita buat. Setengah orang kadang-kadang dia nak puih agama dia, dia nak puih bacaan dia. Macam ni dia nak puih bacaan dia sehingga ganggu orang lain. Zikir, kita zikir dalam suara yang rendah. Dia nak puih zikir dia sampai orang lain terganggu salat dia. Dia nak puih bacaan Quran dia nak puih dia dengar sehingga mengganggu orang lain. Agama bukan emosi. Pasal itu kata Ali, kalau agama ni ikut perasaan, kita tak sapu khuf tu atas, kita sapu bawah. Khuf tak tahu khuf. Khuf kasut kulit tu kita sapu atas. Ambil ayak kita sapu atas. Yang kotor bawah. Fikir otak ikut emosi, bawah yang pijak, yang kotor, yang kena kotor tu bawah. Pasal apa pergi sapu ke atas? Kita sapu ke atas bukan emosi kita, bukan nafsu kita, bukan kehendak kita, bukan akal kita. Tapi Nabi kata atas. Nabi apa atas tak padan, atas ni bawah yang pijak tek ni. Tu dia buka kasut pitak dekat ayak. Basuh tu. Ini agama. Tuan-tuan hadirin mukminin, kita dah dapat beberapa cara bagaimana syaitan masuk ke dalam orang yang salat. Sebab kita hari-hari mendirikan salat, mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam ini dapat memberikan kesedaran dan panduan kepada kita berhati-hati daripada terperangkap dengan permainan syaitan. Tapi kita duk rasa, kita duk kata benda tu betul, walha itu adalah talbis iblis. أقول ما سمعتم استغفر الله العظيم لي ولكم وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله